Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Hari ini saya akan ajar awak subjek kimia iaitu kumpulan 18. Okey, seperti yang kita tahu kumpulan 18 adalah kumpulan yang terakhir yang berada dalam jadual berkala. Okey, dan dalam kumpulan tu kesemuanya adalah gas-gas. Ya. So nama lain bagi kumpulan 18 ialah gas adi. Ya. So, mari kita lihat sifat-sifat fizik bagi kumpulan 18. So, kita tulis sini sifat fizik. Okay, yang pertama ialah dia merupakan gas monoatom. Gas monoatom ni, mono bermaksud tunggal dan atom bermaksud atom lah. Maksudnya gas atom tunggal. Means dia tak terikat dengan atom yang lain. Maksudnya dia ada dia tidak berkongsi menerima atau menderma. Means dia memang dah tunggal, dah lengkap. Yang kedua, dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey, yang ketiga, dia tak mengalirkan arus elektrik. Ya, gas memang tak akan alirkan arus elektrik. Ya, kita kena fikir logik. Ya, kumpulan 18 ni semuanya adalah gas. So, salah satu sifat dia tak mengalirkan elektrik. Ya, okey. Yang keempat, dia merupakan konduktor haba yang lemah. Konduktor means boleh mengalir kan. Kalau dia kata konduktor haba yang lemah, so dia mengalirkan elektrik yang lemah. Pengalih elektrik yang lemah means gas ni dia nak alirkan elektrik lemah lah. Gas kalau ikut logik memang tak boleh nak alirkan haba lah. Okay, next. Yang kelima ialah saiz atom yang sangat kecil. Ya, saiz atom yang kecil. Kenapa dikata sangat kecil? Sebab nanti kita akan terangkan lagi macam mana saya nak terangkan semua sifat-sifat fizik. Okay? Dan yang terakhir ialah mempunyai ketumbatan yang rendah. Saya tak tulis sebab itu poin tak berapa penting. Yang selalunya yang poin penting ini ialah 5 poin ni penting. Bila ada soalan esei ke atau soalan mengenai kumpulan 18 atau mengenai sifat fizik kumpulan 18, ini adalah poin-poin yang penting yang kena kita letakkan. So, bila ada 1 markah, 2 hingga ni ada poin-poin penting ni, yang penerangan tadi inilah nanti kita akan lebih explore dalam kita next pembelajaran. Okay, mari kita proceed to perubahan sifat fizik pula. Perubahan sifat fizik. Maksudnya sifat fizik dia akan berubah apabila kita tak nampak ya. Okay, yang pertama, saiz atom. Okay, saya lupa nak tulis ya, menyeruni kumpulan. Apakah perubahan yang akan berlaku kepada sifat fizik atom dalam kumpulan 18 apabila meneruni kumpulan? Okay, yang pertama ialah saiz atom akan bertambah apabila menuruni kumpulan. Okay, sebab apa dia bertambah? Sebab bilangan petala yang ada isi elektron dia semakin bertambah. Lebih kurangnya macam kumpulan 1. Kumpulan 1 kalau makin menurun, makin bertambah saiz atom. So, kumpulan 18 semua sama macam kumpulan 1. So, faham ya yang ni? So, makin banyak petala, makin besar saiz atom. Okey. Nak bagi saya bagi contoh ya. Contoh, kat sini kita ada gas helium. Okey, tak ingat. Kat sini kita ada gas helium. Gas helium, so nombor proton dia 2. So, dia punya susunan elektron, dia punya petala ialah 2. Okey, manakala saya bagi contoh neon. Neon dia punya nombor proton 10, manakala dia punya petala ada 2. So, means makin bertambah, makin menurun, makin bertambah saiz atom.
Okey, yang kedua, takat lebur dan takat didih semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. So, bagaimana tu? Okey, sebab hal ini, benda ni berlaku kerana apabila saiz atom semakin bertambah, maka daya tarikan van der Waals pun semakin kuat. Ya, kena ingat bila menuruni kumpulan, saiz atom bertambah, daya tarikan van der Waals pun semakin kuatlah. So, banyak tenaga haba yang akan diperlukan untuk mengatasi daya tarikan semasa proses peleburan dan pendidihan. So, kena ingat kenapa takat lebur dan takat didih semakin bertambah apabila kumpulan, kerana saiz atom semakin bertambah menyebabkan tarikan van der Waals semakin kuat. Oleh itu, banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan semasa proses peleburan ataupun pendidihan. Ya, okey, faham ya? Okay. Yang ketiga, ketumpatan akan bertambah. Okay, ketumpatan akan bertambah. Macam mana kita nak kaitkan dengan ketumpatan? So, apabila menuruni kumpulan, ketumpatan bertambah ni disebabkan oleh pertambahan jisim atom. Okay, means bila jisim atom bertambah, jejari atom juga akan bertambah dan menyebabkan isi padu atom bertambah. Kita kena ketumpatan dia tertakluk kepada dua perkara, iaitu jisim dan isi padu. So, bila isi padu bertambah, ketumpatan pun akan bertambah. Jejari means ialah ni, jejari macam bulatan. Dah belajar matematik macam mana jejari tu. So, itulah maksudnya ketumpatan bertambah. So, ini fahamnya perubahan keadaan fizik. Okay, saya harap faham lah. So, kita proceed to next subtopic. Okay, kita beralih pula kepada sifat lengai kumpulan 18. Sifat lengai. Apa maksud sifat lengai ni? Okay, sifat lengai ni maksudnya gas-gas adi atau kumpulan 18 ni dia tidak reaktif secara semula jadi. Maksudnya dia kumpulan 18 ni dia tidak bertindak balas dengan sebarang sebatian atau unsur-unsur yang lain. Okey, macam mana saya nak terangkan ini? Seperti saya kata tadi, kumpulan 18 ni ialah gas monoatom. Gas monoatom ni maksudnya gas tunggal yang tak perlu menderma atau berkongsi elektron daripada atom-atom yang lain. So, dia ni mempunyai petala terluar yang duplet atau oktet. Maksudnya yang mempunyai petala terluar yang lengkap. Sebagai contoh, sebagai gas helium mempunyai 2 proton, means dia ada 2. Maksudnya dah tak perlu terima atau menderma atau berkongsi lagi. Sebagai contoh lain ialah neon. Neon pun ada 10. Maksudnya petala keluar dia ialah 8. Maksudnya dia tak perlu lagi menerima sebab dia dah monoatom. Dia dah lengkap dah, dia punya bilangan elektron yang maksimum. Okay, faham ya? Ya, saya sifat lengai ni senang je nak faham. Okay, kita proceed to next ialah kita pergi ke kegunaan gas adi. Okay, gas adi ni, setiap gas yang ada di dunia ni ada kegunaan. Seperti gas oksigen, dia kegunaan untuk manusia dan pembakaran serta haiwan juga. So, kalau kita ada kaitkan dengan gas-gas adi ni, apa fungsi dia? Okay, kita tengok pada fungsi yang pertama, iaitu gas helium. Okay, gas helium ni digunakan untuk mengisi belon kaji cuaca. Belon kaji cuaca ni sekarang ni tak kerap digunakan di Malaysia. Sebab Malaysia ni sekarang digunakan kaji cuaca cara ramalan lain lah. Next, dicampurkan dengan oksigen untuk digunakan oleh penyelam laut dalam. So, helium ni dicampur sekali dengan oksigen untuk penyelam lah. So, next, neon. Gas neon ni dia berfungsi dalam lampu neon. Lampu neon ni kalau tak tahu, kita boleh search Google Saya tak ada gambar gas neon, so sorry. Lepas tu digunakan dalam lampu pendaratan di landasan kapal terbang. Yang lampu-lampu merah tepi tu kan. Sebab kalau awak tengok dekat jalan raya pun boleh juga ada lampu neon ni.
Okay. Next, argon. Argon ni dia mengisi mentol lampu elektrik bagi mengelakkan filamen mentol daripada terbakar. Okey, selalunya yang ini ialah lampu-lampu yang bukan panda floor lah. Ni lampu. Okey. So next ialah krypton. Krypton ni selalunya dekat lampu-lampu yang photoshoot tu, yang selalu letak gambar mesti ada lampu yang akan bersilau bila kita letak gambar tu. Xenon pula digunakan dalam ubat bius, manakala radon digunakan untuk merawat pesakit kanser. So setakat itu saja untuk kimia hari ini. Saya harap apa yang saya ajar ni awak faham ya. Sekian, terima kasih.